bakal ikut jejak Zuraida, akhirnya Azmin bersuara. PAS cuba pusing kenyataan sampai Istana Selangor bersuara. UMNO berisyarat jika Tengku Zafrul mahu jadi calon di Kuala Selangor. Bakal berlaku lagi, Azmin jumpa seseorang di Hotel Sheraton. Gempa, Muhyiddin terima dana 1.3 juta ringgit. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Azmin Ali menjawab kabar angin bahawa dia akan meninggalkan parti itu yang disertainya 2 tahun lalu. Azmin dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkata idealisme dan prinsip perjuangan bersatu adalah jati dirinya. Dia juga menyuarakan penghargaan terhadap keyakinan yang diberikan Presiden parti itu, Muhyiddin Yassin, terhadapnya. Justru saya amat menghargai dan berterima kasih di atas kenyataan Muhyiddin, di atas keyakinan dan kepercayaan beliau terhadap iltizam dan komitmen saya bersama bersatu sebagai wadah politik dan perjuangan demi rakyat. Saya ingin menegaskan bahawa idealisme dan prinsip perjuangan bersatu adalah jati diri saya. Kita akan terus bergerak sederap bersama seluruh anggota bersatu untuk membangunkan sebuah kerajaan yang bersih, telus, berintegriti dan komited terhadap prinsip tabir urus yang baik serta memperjuangkan keadilan sosial demi kemakmuran bersama seluruh rakyat, katanya dalam kenyataan. Pada 14 Jun lalu, Muhyiddin menafikan desas-desus bahawa Azmin dan seorang lagi ahli parlimen parti itu, Rashid Hasnun, bakal mengikuti jejak Zuraida Kamaruddin dengan meninggalkan parti. Setahu saya tidak betul Azmin nak keluar parti. Saya rapat dengan Azmin. Saya kerap berbincang dengan Azmin soal masuk keluar parti dan masa depan parti. Malah Rashid Hasnun semasa majlis raya, dia tak ada bercerita mengenai nak keluar bersatu, katanya dalam sidang media selepas mesyuarat ke-6 Majlis Pemulihan Negara di Kementerian Keuangan di Putrajaya. Azmin, Zuraida dan Rashid adalah bekas pemimpin PKR yang menyertai bersatu ketika langkah Sheraton pada awal 2020. Mengulas lanjut, Azmin berkata, bersatu adalah sebuah parti yang berakar dari identiti Melayu dan Bumi Putra demi memelihara hak Melayu dan agama Islam, tetapi pada masa sama mendakap realiti Malaysia sebagai negara berbilang kaum dan agama. Bersatu telah berani melakukan anjakan paradigma dengan membina perlembagaan parti untuk meraihkan kepelbagaian kaum dan budaya yang akan menyuburkan amalan demokrasi di Malaysia, katanya lagi. Bulan lalu, Zuraida mengumumkan keluar bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia. Perkembangan itu menimbulkan spekulasi berhubung kemungkinan bekas ahli parlimen PKR lain yang keluar parti ketika langkah Sheraton akan mengikut jejak langkah itu. Setiausaha PAS Selangor Roslan Shahrir memberi kenyataan tidak tepat sama sekali berhubung pertemuan Sultan Sharafuddin Idris Shah dengan Pesuruhjaya Negeri Parti itu, Ahmad Yunus Hairi, mengenai perayaan Bon Odori, kata Setiausaha Sulit Baginda Munir Bani. Munir membayangkan bahawa gambaran Roslan mengenai keadaan yang berlaku dalam pertemuan antara Sultan Selangor dan Yunus pada Selasa lalu sebagai tersasar sama sekali. Sebuah akhbar sebelum ini memetik Roslan sebagai berkata, baginda ingin tahu pendirian kami berhubung perayaan Bon Odori. Baginda memberi pandangan dan kami juga sampaikan pandangan kepada baginda bahawa kami menghormati pendirian baginda. Munir menyifatkan kenyataan Roslan mengenai pertemuan itu sebagai tidak sebenarnya berlaku. Adalah ditegaskan bahawa kenyataan ini adalah tidak tepat sama sekali dan tidak sebenarnya berlaku ketika Pesuruhjaya PAS Selangor, Ahmad Yunus Hairi, menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada tarikh berkenaan, kata Munir dalam kenyataan. Roslan memberikan komen itu kepada sebuah media arus perdana dan laporan akhbar tersebut turut disiarkan oleh FMT. Munir menjelaskan bahawa pada pertemuan dengan Yunus itu, Sultan Sharafuddin menyatakan pendiriannya tidak menyekat perayaan Bon Odori di Selangor yang pada pandangan baginda hanya berunsur kebudayaan semata-mata. Baginda juga tidak menghalang mana-mana orang Islam untuk menghadirinya sehinggalah satu kajian mendalam dilakukan terhadap festival berkenaan sama ada ia berunsur keagamaan atau kebudayaan bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Islam, kata Munir. Semalam, Yunus selaku Pesuruhjaya PAS Selangor tampil mengesahkan bahawa pada pertemuan itu, beliau hanya mendengar titah Duli Yang Maha Mulia, tuanku, dan tidak ada sebarang perbincangan antara saya dengan tuanku. Kenyataan itu sekaligus menemplak gambaran yang dinyatakan oleh Roslan. Munir berkata, selain Yunus turut hadir pada sesi menghadap di Istana Bukit Kayangan Shah Alam itu adalah pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Abdul Aziz Muhammad Yusof,
Pertemuan itu menyusul kenyataan Yunus pada 10 Jun lalu yang menggesa umat Islam tidak mengambil bahagian dalam perayaan Bon Odori. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad yang juga naib Presiden PAS menasihati umat Islam supaya tidak menghadiri perayaan Bon Odori kerana mendakwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mendapati perayaan itu mempunyai unsur keagamaan lain. Perayaan tahunan itu yang dianjurkan oleh masyarakat Jepun di Malaysia diadakan semula selepas berehat selama 2 tahun disebabkan wabak COVID-19. Ia akan diadakan di Shah Alam pada 16 Julai dan Pulau Pinang pada 30 Julai. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslam berkata, Tengku Zafrul Aziz perlu berusaha mendapatkan sokongan positif akar umbi jika Menteri Keuangan itu mahu menjadi calon Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15. Ahmad mengakui Tengku Zafrul mempunyai sumbangan kemenangan kepada Barisan Nasional dalam PR15, tetapi beliau juga perlu memiliki ciri-ciri wali yang ditetapkan parti untuk menjadi calon. Katanya wali merujuk kepada ciri-ciri boleh menang atau winnable, diterima, acceptable dan disukai, likeable, selain berkaliber serta berkemampuan. Ya, kita tidak nafilah. Mereka yang ada kebolehan dan ada aset dan mereka yang ada jawatan juga adalah aset. Kalau kita nak lihat Menteri Keuangan Tengku Zafrul, kita juga ada bekas Menteri Keuangan Johari Abdul Ghani misalnya. Jadi itu sebab saya sebut aset lama, aset baru. Aset UMNO ini ada ramai dan tidak ada satu aset pun yang telah diumum dapat calon di mana. Bukan? Cuma dia kena berusaha. Saya dapat laporan yang dia nak pergi Kuala Selangor. Betulkah orang di Kuala Selangor, AJK bahagian Kuala Selangor menerima? Kalau dia nak jadi wali, dia kena berusaha dan keputusan akhir itu tentulah akan dimuktamadkan kemudian oleh pucuk pimpinan tertinggi. Katanya menurut laporan utusan Malaysia. Baru-baru ini Tengku Zafrul dilapor kerap melawat Kuala Selangor dan langkah Kementerian Keuangan menjadikan kawasan itu sebagai daerah angkat bagi membantunya membangun adalah petanda beliau akan bertanding di kerusi parlimen itu pada PR15. Namun pada 8 Jun lalu, Tengku Zafrul dilaporkan berkata beliau tidak memikirkan isu politik termasuk kabar angin akan bertanding di kerusi parlimen Kuala Selangor kerana tumpuannya sekarang adalah usaha pemulihan ekonomi negara. Di tengah-tengah spekulasi berkaitan masa depannya bersama Bersatu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali dikatakan bertemu dengan 2 wakil PKR. Perkara ini didedahkan beberapa orang pemimpin kanan PKR kepada Malaysia Kini yang tidak mahu identiti mereka didedahkan. Sumber-sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa pertemuan itu berlangsung pada Rabu lalu 15 Jun di Hotel Sheraton di Petaling Jaya. Ia berlangsung selama sejam, kata sumber itu. Malaysia Kini telah menghubungi pejabat Azmin semalam dan masih menunggu maklum balasnya. Azmin bagaimanapun pagi ini mengeluarkan kenyataan yang antaranya menegaskan komitmen kepada Bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin. Kedudukan Azmin kini menjadi perhatian selepas sekutu lamanya Zuraidah Kamaruddin meninggalkan Bersatu dan menyertai platform baru Parti Bangsa Malaysia bulan lalu. Menurut sumber-sumber, pertemuan itu turut mempunyai kaitan dengan kesetiaan kumpulan anggota parlimen yang menyokong Azmin. Mereka mendakwa Azmin cuba membeli insurans untuk kelangsungan karier politiknya. Presiden PKR Anwar Ibrahim dikatakan sedar berkaitan pertemuan itu. Usaha mendapatkan komen pejabat Anwar setakat ini belum berhasil. Ditanya sama ada Anwar mempertimbangkan untuk membawa masuk Azmin ke dalam PKR kembali, sumber-sumber berkata mereka tidak pasti. Bagaimanapun satu sumber berkata Anwar mempunyai sejarah berdamai dengan musuh-musuh politiknya seperti dalam kes Mahathir Mohamad. Jika Anwar dapat maafkan Mahathir sebelum ini, apa lagi yang mustahil dalam politik? Soal sumber itu, Azmin bekas timbalan Presiden PKR dan orang kanan Anwar meninggalkan parti itu selepas penjajaran semula politik yang dikenali sebagai langkah syariatan yang menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Seorang bekas pengurus pentadbiran Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB memberitahu Mahkamah Tinggi dalam pembicaraan rasuah Ahmad Zaid Habidi bahawa Muhyiddin Yassin dan Syafiee Apdal ada menerima dana daripada syarikat itu. David Tan berkata Muhyiddin menerima 1.3 juta ringgit antara Jun dan Ogos 2018. Sebelum ini, Tan memberitahu mahkamah bahawa beliau menyimpan ledger bayaran yang dibuat kepada Zahid antara 2014 hingga 2018. Katanya, nama dalam ledger itu terdiri daripada menteri, ahli politik dan penjawat awam. Dalam pemeriksaan balas oleh Peguam Hamidi Mohamad Noh, Tan berkata nama Muhyiddin, Syafiee, bekas Menteri Luar Anifah Aman dan bekas Timbalan Menteri Luar Riza American Nain American turut dicatatkan dalam ledger itu di bawah nama kod. Namun Tan tidak mendedahkan jumlah wang yang dibayar kepada Syafiee, Anifah dan Riza American atau nama kod mereka. Ketika itu Muhyiddin ialah Menteri Dalam Negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, manakala Syafiee merupakan Ketua Menteri Sabah. Rizal American kini ialah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. UKSB adalah syarikat yang mengendalikan sistem visa luar negara VLN untuk pelancong Cina. Mereka dilantik oleh kerajaan pada 2016.
syarikat itu terbabit dalam pertuduhan rasuah Zahid dengan bekas timbalan Perdana Menteri itu dibicarakan atas 33 tuduhan rasuah. Semalam Tan dilaporkan berkata nama Monster, Young Boy dan YB dalam ledger syarikat itu merujuk kepada Zahid. Sebab saya menggunakan nama kod Monster adalah kerana semasa saya memasukkan ledger, saya sedang makan snack Mami Monster, kata Tan. Saksi pendakwaan itu berkata komputer riba yang mengandungi ledger bayaran itu dan pemacu pena USB mempunyai salinan ledger terbabit disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada Oktober 2018. Sebelum ini, mahkamah mendengar keterangan bekas pengarah UKSB, Harry Tan dan Wan Qaris Shah, Wan Abdul Ghani yang berkata syarikat itu membuat bayaran tunai berjuta-juta dolar Singapura kepada Zahid dari 2014 hingga 2018 berhubung kontrak VLN. Wan Qaris dilaporkan berkata bantuan keuangan kepada Zahid itu bertujuan mengukuhkan kedudukan syarikat itu sebagai kontraktor kementerian di dalam negeri. Dengan bantuan itu, katanya, UKSB bukan sahaja mendapat sokongan bekas timbalan Perdana Menteri itu tetapi juga berjaya mengurangkan gangguan saingan daripada syarikat lain yang menjalankan perniagaan sama. Perbicaraan disambung di hadapan Hakim Yazid Mustafa pada 26 Julai ini.